Buletin Didik 6 Mei bersama saya Fazilani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM sedang menyiasat sama ada seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun di Sabah dikesan mengalami gejala hepatitis akut memenuhi kriteria hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kanak-kanak itu sebelum ini mendapatkan rawatan di sebuah hospital di Sabah pada Mac lalu selepas pesakit mengalami gejala jaundice, demam, kurang selera makan, loya dan muntah. Ujarnya tidak lama kemudian, fungsi hepa kanak-kanak itu semakin merosot sehingga memerlukan transplantasi hepa pada 30 Mac lalu di sebuah hospital di Lembah Kelang. Siasatan awal mendapati kanak-kanak itu tidak mempunyai sejarah penyakit lain selain jangkitan SARS-CoV-2. Siasatan masih lagi dijalankan untuk menentukan sama ada kes itu memenuhi kriteria hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Tambahnya, hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya adalah situasi apabila penyebab lazim hepatitis seperti virus hepatitis A, B, C, D atau E tidak dikesan melalui ujian makmal terhadap sampel pesakit. 23 April lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melalui WHO Event Information Site EIS melaporkan kejadian hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia antara 1 bulan hingga 16 tahun. Sehingga 21 April lalu, WHO menerima pelaporan sebanyak 169 kes di 12 negara dengan United Kingdom melaporkan bilangan kes tertinggi seramai 114 orang. Negara lain yang turut melaporkan kes sama ialah Sepanyol, Amerika Syarikat, Denmark, Ireland, Itali, Belanda, Perancis, Norway, Belgium dan Romania. Setakat ini hanya 1 kematian dilaporkan. Pengambilan makanan yang sihat dan sederhana semasa musim perayaan Aidilfitri mampu mengekalkan kesihatan pada tahap optimum. Walaupun sukar untuk menepis keenakan juadah Aidilfitri, tabiat pemakanan yang sihat perlu diamalkan oleh rakyat di negara ini. Jika tidak, akan memudaratkan kesihatan dan berisiko tinggi menghidapi kencing manis, darah tinggi dan penyakit kolesterol. Perayaan Aidilfitri sinonim dengan penyediaan pelbagai makanan dan juadah seperti ketupat, rendang, lemang, lodeh kuah kacang dan pelbagai aneka kuih muih yang mengandungi banyak gula dan lemak. Dalam keseronokan meraihkan perayaan itu, kita perlu berpada-pada menikmati hidangan yang disediakan yang kebanyakannya mengandungi kolesterol, karbohidrat, garam dan gula yang tinggi. Kita kena pastikan kita makan secara sederhana. Saya faham semasa tak kisahlah Hari Raya ke, Hari Raya Cina ke atau Deepawali, kita memang ada banyak juadah makanan yang sangat sedap. Okey, yang kita tak lama-lama makan sekali ke macam mana, memang kita tak boleh elakkan untuk ambil. Asalkan kita ambil secara sederhana, sebenarnya okey sahaja. Bagi mengelakkan dehidrasi, orang ramai dinasihatkan minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 6 gelas sehari. Amalkan konsep pinggan sihat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Melaluinya, pengambilan makanan seperti protein, karbohidrat, sayur-sayuran dan buah-buahan akan lebih seimbang. So sebenarnya tak ada satu makanan yang boleh membekalkan semua nutrien kita perlukan. Okey, so prinsip yang paling penting atau konsep yang kita perlu ikut ialah mengikut saranan daripada KKM iaitu suku-suku separuh mengikut Pinggan Sihat Malaysia. Ini konsep yang kita kena tumpukan supaya kita mendapat nutrien-nutrien yang kita perlukan. So tiada satu makanan yang kita boleh makan atau yang terbaik, okey, untuk memulihkan nutrien-nutrien kita yang sudah kerana sudah lama kan berpuasa, mungkin kehilangan nutrien dan semua ni. Paling penting, setiap makanan yang diambil perlu dipastikan berada dalam keadaan baik supaya ia tidak memudaratkan kesihatan badan seperti keracunan makanan. Trafik menghala ke Lembah Kelang dari arah utara dan timur dilaporkan sesak hari ini. Jurucakap Lembaga Lebuh Malaysia LLM maklumkan, kesesakan dari arah utara menghala ke Lembah Kelang berlaku di Bertam menuju ke Plaza Tol Sungai Dua, Permatang Pau ke Seberang Jaya dan Juru ke Plaza Tol Juru. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Bukit Tambun menuju ke Bandar Kasia, Alor Pongsu ke Bukit Merah, Cangkak Jering ke Bukit Berapit, Kuala Kangsar ke kawasan rehat dan rawat Sungai Perak hingga ke Terowong Menora.
Ipoh ke Gopeng dan Bidor ke Slim River. Sementara itu, unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM adalah antara yang turut terbabit dalam memastikan kelancaran aliran trafik semasa musim perayaan, khususnya dalam Ops Selamat 18. Pegawai dan anggota unit drone PGU ini menjalankan tugas pemantauan dari udara di lokasi panas yang dijangkakan akan mengalami kesesakan. Tumpuan utama pemantauan oleh unit drone ini merangkumi lebuhraya, jalan bandaran dan jalan persekutuan di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, pelaksanaan tugas unit drone ini diatur gerak bersama Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman. Tambahnya, teknologi drone memberikan impak positif kepada JSPT dalam memantau secara real time atau masa sebenar. Ini khususnya untuk JSPT mengambil tindakan segera, terutamanya jika berlaku sebarang halangan di lebuhraya yang merisikokan pengguna jalan raya lain. Dalam pada itu, pengendali lebuhraya Kuala Lumpur, Karak, KLK dan lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 Anih Berhad menyarankan pengguna untuk terus mengikuti cadangan jadual perjalanan TTA. Pengurus Besar kanannya, Razimah Muhammad Razi berkata, ini kerana aliran trafik kembali ke ibu negara mula menunjukkan peningkatan sejak 3 Mei lalu. Katanya, jumlah kenderaan yang keluar dari lebuhraya KLK dan LPT1 menuju ke Kuala Lumpur mula meningkat memandangkan cuti Aidilfitri di kampung halaman sudah pun berakhir. Untuk itu, beliau mengingatkan pengguna untuk tetap mengikuti TTA yang dikeluarkan bagi memastikan keselesaan dan kelancaran perjalanan. Jelas Razimah, kepatuhan pengguna terhadap TTA yang dikeluarkan juga meningkat kepada hampir 74% berbanding hanya 55% sejak mula diumumkan minggu lalu. Ini secara tidak langsung melancarkan operasi pengurusan lebuhraya, terutamanya dalam memastikan keselesaan pengguna di kawasan rehat dan rawat RNR dan hentian sebelah sepanjang tempoh itu. Beliau berkata sejak 29 April hingga semalam, jumlah kenderaan di KLK direkodkan sebanyak 1.15 juta, manakala di LPT1 pula mencatat sebanyak 570,398 kenderaan dalam tempoh yang sama. Pelajar lepasan sekolah dan graduan lepasan institusi pengajian tinggi digalakkan aktif menceburkan diri dalam bidang perniagaan, khususnya e-dagang. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM yakin keperluan untuk menjadikan sesuatu perniagaan itu sah akan memastikan ia berdaya saing. Jika hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Mengambil kira pegangan itu, Pengarah Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan SSM, Muhammad Perkasi menjelaskan, golongan muda yang ingin menceburkan diri dalam perniagaan wajar mendaftarkan perniagaan mereka. Ia selaras dengan Seksyen 2 Akta Pendaftaran Perniagaan 1965. Trend pelajar-pelajar kita adalah mencari pekerjaan, terutamanya tertumpu kepada pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan maupun syarikat-syarikat besarlah. So peluang pekerjaan seperti mana yang kita tahu semakin terhad, dan kita amat menggalakkanlah supaya pelajar-pelajar ni beralih daripada mencari pekerjaan kepada menceburi bidang perniagaan sebagai karier mereka pada masa hadapan. Beliau tidak menafikan wujud kumpulan peniaga muda yang terlepas pandang aspek kepentingan mendaftar dengan SSM dan menyimpan rekod yang sah. Dalam keadaan sebegini, SSM bertindak sebagai pemudah cara untuk memberikan nasihat dan panduan yang terbaik bagi mengelakkan sebarang tindakan. Pihak SSM ni secara aktif memberi kesedaran kepada golongan pelajar dan golongan-golongan bakal-bakal usahawan ni
tidak dapat dinafikanlah. Ada lagi segelintir yang sengaja ataupun tidak sengaja mengendahkan kehendak-kehendak perundangan seperti ini. Melakukan perniagaan ataupun menjalankan perniagaan tanpa mendaftarkan perniagaan merupakan satu kesalahan. Tindakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan mengikut Seksyen 12 Subseksyen 1 Subseksyen 1A Akta Pendaftaran Perniagaan 1996 jika didapati mana-mana perniagaan tidak didaftarkan dengan SSM. Maklumat dan kaedah pendaftaran perniagaan boleh dibuat secara dalam talian di laman web SSM atau portal EasyBiz SSM. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, setakat ini tiada negeri yang dilaporkan melangkaui catutan tebangan tahunan CTT yang ditetapkan kerajaan dan mengeluarkan lesen baru bagi projek ladang hutan. Beliau berkata, perkara itu dicapai berikutan tindakan proaktif kerajaan yang sentiasa memberi tumpuan untuk melindungi khazanah alam negara. Katanya, walaupun hutan berada di bawah kerajaan negeri, namun dari segi pentadbiran dan pengurusan adalah di bawah Jabatan Perhutanan Negeri dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia di peringkat persekutuan yang mengawal setiap lesen pengeluaran. Tambahnya, walaupun ada pencerobohan haram kepada hutan berlaku, namun pemantauan serta penguatkuasaan sering dilakukan untuk mengambil tindakan kepada pembalak haram itu. Menurut Datuk Seri Taqiyuddin, tiada lagi ladang hutan baru yang dikesan diberikan lesen oleh mana-mana negeri susulan pelaksanaan moratorium kelulusan baru penubuhan ladang hutan dan hutan simpanan kekal HSK di Semenanjung Malaysia selama 15 tahun baru-baru ini. Tambahnya, kerajaan negeri mungkin membenarkan satu syarikat untuk membuat penanaman semula ladang hutan dan ia boleh tebang satu kawasan dan tebangan ini dipanggil cuci mangkuk. Kemudian syarikat itu kena melakukan proses penanaman semula. Arnab panggang bersalut madu. Juadah menggunakan ramuan perap istimewa warisan keluarga itu menjadi sumber pendapatan sampingan seorang penternak di Marang, Terengganu. Wan Muhammad Muttaqim, 26 tahun berkata, ramuan perap arnab panggang itu dibuat sepenuhnya oleh ibunya, manakala dia menguruskan proses membersih, memerap dan memanggang arnab. 60 ekor arnab panggang bersalut madu terjual sepanjang Ramadan lalu. Beliau menjangka jumlah itu akan terus bertambah sekurang-kurangnya sehingga hari raya ke-6 nanti. Proses memerap arnab memakan masa antara 6 hingga 12 jam. Selepas itu, arnab akan dipanggang di atas bara api selama 20 minit. Arnab ni sebenarnya rare lah khabar. Satu lagi dia ni lemak kurang. Pesan lemak dia tu sangat rendah. Dan ujian makmal saya tahu dah memang protein tinggi daging arnab ni. Tinggi daripada ayam lah. Protein, kandungan protein dia tu. Kebanyakan pelanggannya adalah dari kawasan sekitar Marang. Namun ada yang datang dari luar daerah itu selepas tahu mengenai keistimewaan arnab madu Ayah Wan ini melalui media sosial. Saya tengok di Facebook lah benda ni, jadi terasa teringin nak makan. Jadi saya kontak yang jual ni lah. Pilih daging arnab ni adalah untuk dengar dia protein tinggi lah. Protein tinggi, jadi saya ingin mencuba dan terus beli lah sekali tiga bekah. Selain daging arnab yang siap dimasak, turut dijual arnab berap sejuk beku dan sate arnab.
Kanak-kanak di Syria meluangkan masa ketika cuti sambutan Aidilfitri dengan bermain permainan video Super Mario. Ia dianjurkan sukarelawan Badan Kebajikan Syria Violet.org. Permainan Super Mario yang diinspirasikan daripada permainan video ini diadakan di sebuah kem pelarian di perkampungan Kili berhampiran Idlib. Kanak-kanak terbabit turut diberi pakaian khas watak Super Mario dan perlu melalui beberapa halangan sebelum menang. كنا بلعبة اسمها ماريو كنا عم نلعب نضرب الزلاحف ونحرر الأميرة ونضرب الوحش وتسلينا فيها كثير هاللعبة وكنا عم نلعب فيها من زمان في الهاتف لعبة إلكترونية هي كنا عم نلعب فيها بس هلا لعبناها على الواقع يعني وانبسطنا كثير. وجودنا هون كان هدفنا هو فرحة هدول الأطفال بالعيد ولكن بشكل مختلف وبشخصيات جديدة وشكل جديد. Ia sudah tentu memberi kegembiraan dan keceriaan kepada mereka, terutama ketika kanak-kanak lain bergembira menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Beruang kutub akan mempunyai masalah untuk bergerak di Arktik jika pemanasan global terus berlaku. Menurut saintis dari Institut Beruang Kutub Norway, keadaan itu dibimbangi boleh menggugat kewujudan beruang kutub. Di sebalik berjaya menjumpai seekor beruang kutub bersama dua anaknya, saintis masih diselubungi rasa bimbang. Kajian mereka mendapati trend jangka panjang menunjukkan bongkah ais mencair pada kadar lebih pantas. Apatah lagi apabila ketibaan musim sejuk gagal menggantikan bongkah ais yang cair. Malah tempoh bongkah ais juga menjadi semakin singkat berbanding antara 30 dan 40 tahun lalu. The temperature of the water in the sea is in general higher than it used to be, and that doesn't change that much from year to year. So in parts of the area we work, like on the west coast of Svalbard, you very rarely see all the fjords freezing again as they used to do some decades ago. Keadaan itu dibimbangi boleh menyebabkan beruang kutub berpindah ke kawasan cetek untuk mendapatkan makanan. Ini kerana beruang kutub kebiasaannya bergantung kepada bongkah ais untuk bergerak dan memburu. What we think is that in the future, if you get less and less sea ice and more bears at some stage, they will start struggling and you get fewer bears again. But we may not be there yet. Saintis bimbang jika beruang kutub berpindah lebih jauh ke utara, tindakan itu akan menjejaskan kesihatan mereka serta memberi masalah kepada beruang yang mengandung. Batu merupakan bahan semula jadi yang mengandungi kristal, pelbagai mineral yang terbentuk menjadi gotolan pepejal. Kesemua mineral ni tak semestinya terbentuk pada masa yang sama, tetapi proses mula jadi membentuknya menjadi satu gotolan pepejal sekarang, macam sekarang. Okey? 3 jenis batuan yang ada yang jadi asas adalah batu sedimen, iaitu batu kapur, batu igneous, batu granit yang biasa kita jumpa di tepi-tepi jalan, dan juga last sekali kita ada batu metamorfik yang ini kita panggil batu marmar yang biasa dijadikan jubir. Sukan, ada perubahan positif yang dipamerkan skuad negara pada kejohanan tenis kerusi roda berpasukan Piala Dunia. Aksi terakhir kumpulan D, Malaysia membenam tuan rumah Portugal 3-0. Bergelar naik juara kumpulan, Malaysia akan meneruskan cabaran di penentuan klasifikasi 5-8. Selepas kekalahan kepada Sepanyol, peluang Malaysia untuk ke separuh akhir tertutup apabila hanya juara kumpulan boleh meneruskan persaingan. Namun bukan bermakna Malaysia sudah mengalah, sebaliknya tetap tampil cukup garang pada perlawanan terakhir kumpulan menentang tuan rumah Portugal. Muhammad Yushazwan Yusof paling awal turun ke gelanggang berdepan Carlos Litau jelas berada dalam kelas tersendiri. Mudah mengatasi lawan menerusi kemenangan 6-1 dan 6-0 hanya dalam tempoh 48 minit.
Giliran Abu Samah Burhan turun beraksi, penguasaan sama disajikan pemain ranking ke-29 dunia itu. Abu Samah jelas tidak berdepan masalah merakam kemenangan ke atas Fabio Reis 6-1 dan 6-1. Abu Samah kemudian bergandingan dengan Yus Shazwan untuk aksi beregu menentang Joao Coqueiro dan João Melo. Hanya 47 minit diperlukan gandingan negara untuk melakar kemenangan 6-1 dan 6-0, melengkapkan keputusan 3-0 memihak Malaysia. Bergelar naik juara kumpulan D, cabaran negara belum berakhir, akan beraksi dalam saingan klasifikasi 5-8 dan memulakan saingan berdepan Argentina esok. Tenis jelajah WTA terbuka Madrid. Pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula mara ke perlawanan akhir apabila mengenepikan pemain Switzerland Jill Teichmann 6-3 dan 6-4. Disusuli satu pukulan lintang, set pertama sah milik Pegula. Set berikutnya masih Pegula yang mendominasi permainan. Yang ini untuk Pegula mendahului 2-0. Mata akhir dan dengan Pegula memegang servis, keputusan mudah dijangka. Kesilapan lawannya, Teichmann memukul bola ke jaring menyebabkan permainan segera berakhir. Pegula mara ke perlawanan akhir, menang 6-3, 6-4. Bahagian lelaki perlawanan baru masuk peringkat 16 terakhir. Sandaran tuan rumah yang juga pilihan ketiga Rafael Nadal berdepan pemain Belgium David Goffin. Menang set pertama, set berikutnya keputusan mula berubah kepada milik Goffin. Terikat 1-1, perlawanan semakin sengit dan berlanjutan sehingga ke tie break. Keputusan kembali memihak Nadal apabila pukulan balas Goffin terkeluar gelanggang. Nadal yang juga juara 5 kali kejohanan ini menang 6-3, 5-7, 7-6. Peringkat suku akhir Nadal akan berdepan rakan senegara dari Sepanyol Carlos Alcaraz. Penyerang Liverpool Mohamed Salah dipilih untuk menerima anugerah pemain bola sepak untuk tahun ini oleh Persatuan Penulis-Penulis Sukan FWA. Ia juga adalah anugerah sama yang kedua dimenangi oleh Salah. Berdasarkan undian akhir, Salah mendapat 48% sokongan. Pemain Manchester United Kevin De Bruyne dan pemain West Ham United Declan Rice masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Salah dengan 22 gol setakat ini adalah penjaring terbanyak dalam Liga Perdana Inggeris. Beliau juga adalah antara calon utama untuk anugerah pemain terbaik dunia FIFA bersama penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo. It's going to be a tough game. They beat a lot of good teams, so we just need. Baiklah, hari kelima Syawal, kemeriahan Hari Raya Aidilfitri masih lagi dirasai. Bagi warga kota yang kembali ke Ibu Negara, hati-hati ketika memandu. Persembahan lagu raya tak siap daripada pelajar dan guru Sekolah Seni Malaysia Johor mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum. Ketupat ada, rendangnya mana? Maju dan meriah, seri raya hai bertambah. Raya tak siap tanpa takdir di alun indah. Sana saudara, hai berduyun kunjung tiba. Apalah maknanya jika hati terasa sepi. Raya kita tak siap